الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. Telah berkata pengarang kitab Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub bagi Al-Alim Al-Allamah Syekh Ali ibn Abdul Rahman Al-Kalantani. Namun kita masih berada dalam bab yang ke-6 pada menyatakan kelebihan wudu dalam Al-Bab Sadis fi Fadilatil Wudu. Kalau kitab yang Jawi itu pada muka surat yang ke-37 dan bagi kitab yang Rumi pada muka surat 64 tentang fadilat wudu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kita ambil daripada muka surat 36 pada baris yang ketiga daripada bawah tu, daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu, tiada sah sembahyang bagi orang yang tiada wuduk baginya. La salata artinya maksudnya tiada sah sembahyang bagi orang yang tidak berwuduk. Wala wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi, dan tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah, yakni tiada mengucap bismillah atasnya. Jadi la salata artinya tiada sah sembahyang, ya? Melainkan dengan wuduk, ya? Jadi wuduk itu adalah perkara yang fardu, ya, untuk menunaikan solat. Namun untuk kesempurnaan solat itu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la wudu'a liman lam yazkur ismallahi alaihi. Tiada wuduk artinya tiada sempurna wuduk, bukan tiada sah wuduk, ya. Tiada sempurna wuduk bagi orang yang tiada menyebut nama Allah ketika mengambil wuduk tersebut, ya. Pada sudut sahnya wuduk itu dia tetap sah, ya, namun kesempurnaan wuduk itu tiada terhasil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Sibghatul wudu'i marratan. Faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri. Wa man tawadda'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu'i marratan. Ini asal wudu itu adalah sekali-sekali pada tiap anggota. Jadi yang difardukan ke atas kita pada wudu itu, ya, pada anggota-anggota yang diwajibkan kita membasuhnya itu. Jadi asalnya wajib kita basuh itu adalah sekali, ya. Basuhan kali kedua dan yang ketiga itu adalah sunat, ya. Jadi asal wudu itu sekali-sekali pada tiap anggota. Sibghatul wudu'i marratan, ya. Maknanya kalau kita berwudu tu kita basuh sekali pada setiap anggota itu pun sah juga, ya. Bukan kata tak sah, ya, sah, ya. Kerana basuhan kali kedua dan basuhan yang ketiga itu adalah sunat, ya. Jadi sibghatul wudu'i marratan, asal wudu itu sekali-sekali pada tiap anggota. Faman tawadda'a marrataini, barang siapa yang mengambil wudu dua kali, jadi diulang pada anggota-anggota wudu itu dengan basuhan 2 kali ataupun sapuan 2 kali, kana lahu kiflani minal ajri, maka adalah baginya 2 ganda daripada pahala. Maknanya dia dapatlah 2 kali ganda pahala, ya. Kalau dengan sekali basuhan itu dia dapat 1 pahala, ya, 1 kadar pahala, ya, maka dengan basuhan yang kedua tu akan memberikannya 2 kali ganda pahala. Dan barang siapa mengambil wuduk 3 kali, wa man tawadda'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya'i min qabli. Barang siapa yang mengambil wuduk 3 kali, maka itulah wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini amalan para anbiya, ya. Mereka mengulangi basuhan wuduk tu sebanyak 3 kali, ya. Itulah yang menjadi sunnah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tersebut di dalam Ihya, ini kitab Ihyaul Ulum karangan Imam Ghazali rahimahullah, dan telah mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali-sekali. Sabdanya, inilah wuduk yang tiada terima Allah Ta'ala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Ini dengan basuhan sekali itulah yang akan mensucikan dirinya daripada hadas, ya, mengangkat hadas kecilnya itu, ya. Dengan basuhan sekali itu pun sudah memadai. Mana untuk mendirikan sembahyang dengan basuhan sekali bagi setiap anggota wuduk itu pun sudah memadai untuk solatnya, sembahyangnya diterima Allah, ya. Jadi dengan basuhan sekali-sekali itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah wuduk yang tiada terima Allah Taala akan sembahyangnya melainkan dengan dia. Jadi dengan basuhan sekali itu pun sudah memadai untuk diterima amalan solat. Dan dia seterusnya mengambil wuduk Nabi 2 kali. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertontonkan kepada para sahabat, ya, tentang kaifiat mengambil wuduk, ya, bilangan basuhan, ya, pada anggota-anggota wuduk. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh sekali-sekali, ya, mana itu adalah merupakan yang wajib, ya, bagi kita ketika wuduk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil wuduk 2 kali dan sabdanya, barang siapa mengambil wuduk 2 kali, memberi akan dia Allah Taala pahalanya 2 ganda, ya, dia dapat 2 kali ganda pahala. Dan mengambil wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 kali, ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada para sahabatnya, ya, mengambil wuduk dengan
diulang sebanyak 3 kali pada anggota wuduknya itu. Dan sabdanya, inilah wudukku dan wuduk anbiya yang dahulu-dahulu daripada aku. Ya, amalan para anbiya alaihimussalatu wassalam, ya, membasuh anggota-anggota wuduk mereka dengan diulangi sebanyak 3 kali. Jadi sebab tu kita disunatkan membasuh anggota wuduk kita tu 3 kali, ya. Selari dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu Allahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada terima Allah Taala, yakni tiada sah sembahyang seorang daripada kamu apabila dia berhadas sehingga dia mengambil wuduk dia. Ini seseorang yang hendak mendirikan solat, hendak mengerjakan sembahyang, ya, sembahyang itu perlulah dalam keadaan berwuduk, ya. Ini apabila seseorang itu berhadas, sama ada hadas kecil, ya, kalau hadas besar hendaklah dia wajib kena mandi dululah, mandi wajib, ya. Kemudian kalau berhadas, kata terkentut ke apa, ya, buang air kecil atau air besar, ya, maka dia hendak mendirikan solat. Iza qumtum ila solah, apabila dia bangun hendak mendirikan solat, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u 'ala al-wudu'i nurun 'ala nurin. Wuduk atas wuduk itu nur atas nur. Yakni tajdidul wuduk itu adalah kebajikan atas kebajikan. Yakni kalau kita dah ada wuduk, ya, untuk solat maghrib contohnya, ya, bila masuk waktu isyak nanti, ya, kita memperbaharukan wuduk. Itu adalah sunat, ya. Kita memperbaharukan wuduk bagi setiap waktu solat, ya, waktu solat yang fardu, ya, itu adalah sunat. Dan mengambil wuduk atas wuduk itu adalah nur atas nur, yakni memperbaharukan wuduk kita, ya, bagi setiap waktu solat. Riwayat daripada hadis bahawasanya hamba yang mukmin apabila selesai daripada mengambil air sembahyang, maka membaca ia doa, ya, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang berarti maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau, subhanakallahumma, maha suci engkau wahai Tuhan, wa bihamdika, dan dengan kepujian untukmu, ashhadu, aku naik saksi, aku bersaksi, an la ilaha illa anta, bahawa tiada Tuhan selain engkau. Aku nak saksi bahawasanya tiada Tuhan selain engkau. Astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Ini selesai kita mengambil wuduk, kita lalu membaca doa ini. Maka daripada riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu selesai, seorang yang beriman, seorang hamba yang beriman itu apabila selesai mengambil air sembahyang, apabila dia membaca doa tersebut, dimeteri cop kebajikan, ya, mohor kebajikan dimeterikan kepadanya. Kemudian dihantarkan dia di bawah arash, tiada dibuka akan dia hingga diberikan kepadanya pada hari kiamat. Yang ini dia mendapat satu pengiktirafan kebajikan yang bercop mohor, yang disimpan, dan akan dibukakan kepadanya pada hari kiamat, akan diberikan kepadanya pada hari kiamat. Dan riwayat daripada Hadrat Umar radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila selesai seorang kamu daripada berwuduk, maka berkata ia, ini menyebut doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
yang bermaksud aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang esa. Asyhadu, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan selain Allah yang esa, wahdahu la syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa asyhadu, dan aku naik saksi anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hamba-Nya dan utusan-Nya. Dan pada setengah riwayat ada tambahan lagi pada doa tersebut. Ini selesai membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ditambahkan dengan doa Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang suka bertaubat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dalam golongan orang-orang yang bersuci. Waj'alni min ibadika salihin, dan jadikanlah aku dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Kemudian dikaitkan dengan doa tasbih tadi yang kita bacakan tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Jadi dengan tambahan doa tersebut, maka apabila seseorang itu selesai dia mengambil wuduk dengan sempurna, ya, berdasarkan riwayat daripada Hadrat Umar radhiyallahu anhu, apabila selesai seorang kamu daripada wuduk, maka dia membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dibukakan pintu syurga yang 8. Yakni syurga ada 8 pintu, ya. Ke-8 pintu syurga itu akan dibukakan untuknya. Maka masuk ia barang mana pintu yang dikehendakinya. Subhanallah, ya. Ini antara amalan-amalan yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana kalau kita tidak menjadikan ini satu amalan yang istiqamah untuk kita, maka kitalah yang akan kerugian, ya. Hanya dengan berwuduk dengan sempurna dan kita membaca doa tasbih, ya, syahadah dan tasbih tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu-pintu syurga sehingga kita boleh memilih pintu mana yang kita nak masuk, ya. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayatul kursi kemudian daripada wuduknya, ini selesai dia berwuduk, ya, dah habis wuduk, dah baca doa tadi, dia baca pula ayat kursi kemudian daripada wuduknya, diberi akan dia Allah Ta'ala pahala 40 orang alim. Allahu Akbar. Kita nak jadi orang alim pun susah, ya. Nak kena korbankan masa belajar menuntut ilmu, berguru, ya, bermujahadah nak dapatkan ilmu. Tapi dengan kita membaca ayatul kursi selepas wuduk, pahala 40 orang alim, ya, Allah Ta'ala kurniakan. Dan diangkat baginya 40 darjat, dan dikahwinkan akan dia 40 bidadari. Dalam syurga lah, bukan dekat dunia, dekat dunia nanti isteri kita marah tak? Ini macam mana boleh ada 40 bidadari, ya? Dalam syurga nanti. Jadi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayatul kursi kemudian daripada wuduknya, diberi akan dia Allah Ta'ala pahala 40 orang alim. Ini pahala 40 orang yang berilmu, ilmu agama, ya. Dan diangkatkan baginya 40 darjat. Ini darjat di sisi Allah, ya, bukan darjat di sisi manusia ni. Dan dikahwin akan dia dengan 40 bidadari dalam syurga nanti, bukan di dunia ni, ya. Di dunia ni nak kahwin 4 orang boleh lah, ya. 40 macam mana, ya. Dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, barang siapa membaca kemudian daripada wuduknya
surah Al-Qadr. Ya. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Selesai dia berwuduk, dia membaca surah Inna Anzalna tadi, surah Al-Qadr. Sekali, dengan sekali bacaan tadi, berapa pahala yang Allah kurniakan? Diberi akan dia Allah Ta'ala ibadah 50 tahun berdiri sembahyang pada malamnya dan puasa pada siangnya. Allahu Akbar. Ya. Pahala 50 tahun berdiri sembahyang pada malamnya dan puasa pada siangnya. Ini pahala 50 tahun pahala ibadah. Ya. Pahala 50 tahun punya ibadah siang dan malam. Allahu Akbar. Hanya dengan kita mengamalkan amalan yang mudah, ringkas, ya. Itu dengan baca surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadr, surah Al-Qadr, selesai kita berwuduk. Dan barang siapa membaca akan dia 2 kali. Ya, kalau baca sekali pahala 50 tahun ibadat. Siang berdiri, siang berpuasa, malam berdiri solat tahajud, ya. Kalau baca 2 kali, dan barang siapa membaca akan dia 2 kali, diberi pahala akan dia barang yang diberi akan Nabi Ibrahim dan Musa alaihimassalam. Ya. Sebagaimana pahala yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan pahala yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, ya. Dia akan mendapat pahala yang besar, ya, seperti mana pahala yang dikurniakan kepada para anbiya. Dan barang siapa membaca akan dia 3 kali, dibukakan baginya segala pintu syurga yang 8. Allahu Akbar. Masuk ia barang mana pintu yang dikehendaknya dengan tiada hisab dan tiada azab. Ya. Jadi ini antara peluang untuk kita mendapat meraih rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ganjaran yang besar dengan amalan yang ringkas dan mudah, yang sedikit. Ya, dengan kita memelihara wuduk kita, dan selepas berwuduk kita membaca doa dan ayat suci Al-Quran, ya, bukan hanya surah Al-Baqarah pun, ya, bukannya surah At-Taubah pun, ya, bukan surah panjang-panjang, surah Al-Qadr, ya, selalu kita baca pada bulan Ramadan. Dan pada satu riwayat, barang siapa membaca akan dia sekali, ini surah Al-Qadr tadi, disuratkan dia daripada siddiqin. Ini bukan kata selepas wuduk aja, baca bila-bila masa pun, ya. Barang siapa membaca akan dia sekali, disuratkan dia daripada siddiqin. Dan jika 2 kali, disurat akan dia daripada syuhada. Ini fadilat, kebesaran, ya, ayat-ayat suci Al-Quran, khasnya khasiat yang terkandung di dalam surah Al-Qadar itu, ya. Jika dibaca sekali, ya, dengan menghayati maknanya, itu lagilah faedah, ya. Kalau kita tahu dia punya penafsiran dia, ya, lagilah banyak manfaat kita akan terhasil, ya. Tapi daripada sudut pahala, ya, dengan 1 huruf pun Allah Ta'ala dah bagi ganjaran 10 hasanah kebaikan. Itu di luar solat, ya. Kalau di dalam solat kita baca, ya, akan jauh berlipat kali ganda. Ya, kalau kita di luar solat pun, kalau kita baca dalam keadaan berwuduk, ganjaran pahalanya jauh melebihi daripada ganjaran pahala kita membaca ayat Quran tanpa wuduk, ya. Jadi barang siapa membaca akan dia sekali, disuratkan dia daripada siddiqin. Dan jika 2 kali, disurat akan dia daripada para syuhada. Dan jika 3 kali, dihasyarkan dia serta anbiya. Yang ini pada hari kiamat nanti akan dihimpunkan dia, dibangkitkan dia bersama para anbiya alaihimussalatu wassalam. Dan sabda Nabi SAW, tiada seorang mengambil air sembahyang maka berkumur-kumur dan memasuk air ke hidungnya, kemudian dikeluarkan dia. Ini ketika mana seseorang itu mengambil air sembahyang, berwuduk, ya, sesudah dia membasuh tangan, berkumur, ya, maka dia masukkan air ke hidungnya. Itu dinamakan apa? Istinsyaq, ya. Mana kita masukkan air ke hidung tu dengan sungguh-sungguh,
cakap masuk sikit-sikit dia, mana-mana kita sedut dia ke dalam. Kemudian dikeluarkan dia. Maka melainkan keluar dosa daripada mulutnya dan hidungnya serta air itu. Yang ini dengan kita melakukan amalan istinsyak tadi, sunnah istinsyak, jadi membasuh air, masukkan air ke dalam hidung tu, ya, kita sedutkan dia dan kita keluarkan dia, maka Allah Ta'ala keluarkan dosa-dosa kita beserta dengan air tersebut. Ini dosa-dosa yang ada dalam mulut kita dan hidung kita, ya. Mungkin kita bercakap perkara-perkara yang tidak baik, ya. Kemudian membasuh mukanya seperti yang disuruh oleh Allah, melainkan keluar kesalahan mukanya serta air itu. Begitu juga ketika mana seseorang itu membasuh mukanya, wajahnya, ya, seperti mana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum. Maka dengan basuhan muka itu Allah Ta'ala gugurkan segala kesalahan-kesalahan daripada mukanya. Ini dosa-dosa yang ada pada muka. Ya, pada muka kita ni terletak mata, 2 biji mata, ya, hidung, mulut. Ya, jadi ada perkara-perkara yang mungkin mendatangkan dosa disebabkan penglihatan kita memandang pada perkara-perkara yang haram, ya, ataupun mungkin disebabkan mulut kita, ya, ada bercakap perkara-perkara yang haram, ya, ataupun ada mengumpat, ya, ada kesalahan-kesalahan. Maka dengan membasuh muka tadi, maka Allah Subhanahu wa taala gugurkan segala kesalahan-kesalahannya keluar beserta dengan air itu, ya, air basuhan itu. Kemudian membasuh 2 tangannya hingga 2 sikunya seperti yang disuruh Allah, ya. Wa aydiyakum ilal marafiqi, ya, membasuh 2 tangannya sehingga ke sikunya seperti yang disuruh oleh Allah, ya, dalam firman-Nya. Jadi dengan basuhan kedua tangan hingga ke siku itu, Allah Ta'ala keluarkan segala kesalahan 2 tangannya serta air itu. Ini air itu membawa segala kesalahan-kesalahan dosa, ya, menggugurkan segala kesalahan-kesalahan dosa yang dilakukan oleh kedua-dua tangannya. Kemudian menyapu kepalanya seperti yang disuruh Allah, ya, wamsahu bi ru'usikum, ya. Kemudian menyapu kepalanya dengan air. Maka dengan sapuan kepala itu Allah Subhanahu wa taala menggugurkan segala kesalahan-kesalahan pada kepalanya daripada ujung rambutnya serta air itu. Kemudian membasuh 2 kakinya hingga 2 mata kaki seperti yang disuruh Allah. Ya. Wa arjulakum ilal ka'bayn, ya. Dan membasuh 2 kakinya hingga 2 mata kakinya seperti yang disuruh Allah. Jadi dengan basuhan kedua kaki itu Allah Ta'ala keluarkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh 2 kakinya daripada hujung jari kakinya serta air itu. Ini segala kesalahan-kesalahan dosa-dosa kecil, ya, yang dilakukan oleh anggota-anggota tubuh badan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala gugurkan dosa-dosanya. Kemudian berdiri ia, ini selesai dia mengerjakan wuduk, ya, basuh wajahnya, kedua tangannya hingga ke siku, menyapu kepalanya dan membasuh kedua kakinya hingga ke buku lalinya. Kemudian dia berdiri, maka memuji ia akan Allah dan sanak, yakni memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atasnya dengan barang yang ia ahlinya. Kemudian ia sembahyang 2 rakaat, yakni sunat wuduk, ya. Selesai mengerjakan wuduk, dia pun bersolat sunat wuduk 2 rakaat. Maka melainkan dipalingkan dia daripada dosanya seperti hari yang diperanakkan dia oleh ibunya, yakni diampunkan segala dosanya yang kecil, ya. Ini antara fadilat solat sunat wuduk, ya. Selepas dia berwuduk, seorang tu berwuduk, maka dia mendirikan solat sunat 2 rakaat. Ini merupakan antara amalan yang dilakukan oleh Hadrat Bilal radhiyallahu anhu, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi SAW dengar
bunyi tapak kaki Bilal dalam syurga, ya. Maka Nabi SAW bertanya kepada Hadrat Bilal, apakah amalan dia, ya, apakah amalan Hadrat Bilal sehingga dapat didengar bunyi tapak kaki, ya, bunyi Hadrat Bilal berjalan dalam syurga tu. Macam mana amalan yang dilakukan oleh Hadrat Bilal? Kata Hadrat Bilal apa? Dia sentiasa memelihara wuduknya, ya. Dia selepas dia berwuduk, maka dia akan segera menunaikan solat sunat wuduk, ya, 2 rakaat. Adapun dosa-dosa besar tiada daripada taubat. Jadi dengan basuhan anggota-anggota wuduk tadi, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosa kesalahan-kesalahan hamba-Nya tadi. Tapi segala kesalahan-kesalahan dosa yang kecil-kecil sahaja, ya, bukannya dosa-dosa yang besar sekali. Kerana dosa-dosa besar hanya akan terampun, terhapus dengan taubat, ya, dengan taubat. Adapun dosa besar tiada daripada taubat, dan orang yang mengekalkan air sembahyangnya terpelihara ia daripada tipu daya syaitan. Itu antara faedah yang terbesar, ya. Kita ni selamat daripada gangguan tipu daya syaitan, ya. Selamat daripada perkara-perkara yang buruk, perkara-perkara yang tidak baik, ya. Apabila kita dalam keadaan wuduk itu, kita sentiasa beroleh rahmat, ya, diberkati, dirahmati, sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah hikayat daripada Khalid bin Hamid rahimahullahu taala. Sebenarnya berkata, ia adalah seorang perempuan pada masa Nabi Isa alaihi salam. Ia membakar roti. Mendengar ia akan ini dengar seruan untuk bersolat, maka meninggal ia akan rotinya. Bukan meninggal mati, ya. Dia meninggal tu maknanya ditinggalkan roti yang tengah dibakar tu. Maka meninggal ia akan rotinya, maka ditinggalkan kerja dia tengah bakar roti itu disebabkan dia dengar azan tadi. Maka dia pun tinggal kerja dia sedang membakar roti itu di dalam tempat membakar roti itu, dibiarkan roti itu dalam tempat membakar roti. Dan membimbang ia dengan sembahyang. Ini dia lebih risaukan tentang hal sembahyangnya. Dia tak fikir tentang hal roti itu nanti hangus ke, nanti jadi apa, yalah, terbakar dengan api tadi, lama sangat tak ada orang nak alih-alihkan dia. Dia tak ada bimbang hal tu. Tapi disebabkan dia dengarnya seruan azan, dia lebih bimbangkan dengan urusan solatnya. Maka datang syaitan atas rupa perempuan dan masuk ia atasnya. Ini syaitan pun datang nak menggoda dia, menduga dia, ya, dengan rupa seorang perempuan juga. Dia datang kepada perempuan tadi dan berkata, ya, sudah hangus roti engkau pada tempat pembakarnya. Didatangkan rasa was-was, bimbang, ya, dicampakkan rasa kebimbangan. Nak cuba menghasut perempuan tadi itu supaya tinggalkan urusan solat tadi. Maka berkata ia, bahawasanya Tuhan yang aku sembahyang baginya terlebih baik daripada rotiku itu. Dia jawab, ya, urusan solat aku ni lebih utama daripada urusan roti, bakar roti itu, ya. Maka tiada hirau ia, dia tak kisah hal roti dia tu terbakar ke, hangus ke, ya, dia tidak risau. Maka keluar syaitan itu daripadanya, putus asa. Syaitan pun, ya, berputus asa kerana dia tidak dapat nak mengalihkan perhatian perempuan tadi itu daripada beribadah. Dan memasuk ia akan anaknya ke dalam furnun, tempat pembakar roti itu. Yang ini syaitan itu didorongkannya anak perempuan tadi, ya, yang masih kecil tu, supaya bermain-main dekat tempat dalam pembakar roti itu. Maka datang suaminya pun balik tengok mana isterinya tak ada. Nampak anaknya pula ada dekat dalam tempat bakar roti tu. Tempat bakar roti tu macam kita tengok orang bakar roti nan, ya, ataupun orang bakar pizza tu, ya, tempat bakar roti, ya, dia kena tempat yang ada dalam tu ada arang-arang kayu-kayu api itu ada sekali, ya. Maka datang suaminya dan melihat ia akan kanak-kanak dalam tempat membakar roti duduk bermain-main dengan bara api. Jadi ketika suaminya balik, dia tengok anaknya itu sedang berada dalam tempat bakar roti itu,
tempat tanduri sedang bermain-main dengan bara api. Maka tinggalnya akan dia dan pergi ia kepada Nabi Isa alaihi salam dan mengkhabarkan dia dengan hal perempuan dan kanak-kanak itu. Ini apabila suami itu melihat hal keadaan itu, dia pun terus khabarkan hal keadaan tersebut kepada Nabi Isa alaihi salam. Maka sabda Nabi Isa alaihi salam, bawa olehmu akan daku kepadanya supaya aku lihat akan dia. Jadi Nabi Isa AS beritahu pada suami perempuan tadi, bawa aku kepadanya supaya aku dapat lihat hal keadaan macam mana budak tu berada dekat dalam tempat pembakar roti, ya, dengan keadaan tidak terbakar. Maka dibawanya dengan dia. Maka melihat Nabi Isa AS di dalam tempat pembakar roti, maka melihat ia akan kanak-kanak duduk bermain-main dengan bara api. Tertib ada di dalamnya, pohon delima keluar buahnya, dan kanak-kanak memakan ia dan menghisap ia daripadanya. Allahu Akbar. Tiba-tiba bara api itu Aqif dan Lu'lu' bermain-main kanak-kanak dengan dia. Yang ini Nabi Isa AS ketika mana dia melihat hal keadaan kanak-kanak itu yang berada dalam tempat pembakar roti itu, bila dia tengok kanak-kanak itu sedang duduk di dalam tempat pembakar roti itu sambil bermain-main dengan bara api itu. Ya. Tadi bapak dia datang tengok, memang tak terbakar. Ni dia tengok dia sedang main-main pula dengan bara api tadi. Ya. Dan dalam tempat dapur pembakar roti itu keluar pula pohon delima. Ya, di dalamnya pohon delima keluar buahnya, ada keluar pula buah delima. Dan kanak-kanak tadi memakan pula buah delima tu dan menghisap pula buah delima tu. Ya. Tiba-tiba bara api tu bertukar menjadi Aqif dan Lu'lu', bermain-main kanak-kanak dengan dia. Yang ini satu karamah yang Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan di hadapan Nabi Isa alaihi salam. Maka kata Nabi Isa AS, datangkan olehmu perempuan itu kepadaku. Yang ini mana maknya, ya? Datangkan dia kepadaku. Maka didatangkan dengan dia. Sambung sebentar, sikit.
Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Nabi Isa AS, datangkan olehmu perempuan itu kepadaku. Jadi Nabi Isa AS nak bertemu dengan ibu kepada kanak-kanak tersebut. Ya, kanak-kanak yang berada dalam tempat membakar roti sambil main dengan bara api tadi. Maka didatangkan dengan dia, maka bertanya Nabi Isa AS akan dia, apa kelakuan kamu sekira-kira dimuliakan kamu dengan kemuliaan ini? Ini apakah amalan kamu sehingga kamu beroleh karamah ini? Ya? Karamah itu ini kemuliaannya. Ya? Karamat untuk nabi-nabi dia bukan karamat, dia mukjizat. Ya? Untuk orang-orang yang beriman, maka Allah Taala kurniakan perkara karamah, ya? Perkara yang menyalahi adat, ya? Kadang-kadang perkara yang menakjubkan, yang apa, di luar adat kebiasaannya. Biasanya api itu membakar, panas, ya? Tapi dalam keadaan hal ini, api itu mengeluarkan buah pula, ya. Bara-bara api itu menjadi aqid dan lu'lu' sehingga budak tadi dapat bermain-main pula, ya. Sehingga dia dapat isap pula buah delima yang keluar daripada, ya, dalam pembakar roti tadi. Maka apakah amalan kamu sekira-kira dimuliakan kamu dengan kemuliaan ini sehingga beroleh karamat ni? Maka berkata perempuan itu, ini ibu kepada kanak-kanak itu, hai ruh Allah, pada masa berakalku, aku peliharakan tiga perkara dan aku amalkan dia. Yang kata wanita tersebut, aku beramal dengan 3 perkara ketika mana aku dalam keadaan sedar, berakal, ya, pelihara 3 amal. Yang pertama, tiada hilang daripada aku wuduk melainkan aku sediakan air bagi wudukku. Yang ini dia sentiasa memelihara wuduknya. Sebelum wuduknya terbatal lagi, dia dah sediakan air, ya, untuk dia memperbaharukan wuduknya, ya, untuk dia mengambil wuduk. Yang kedua, aku tilik kepada segala orang mati datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup, ditanggung akan mereka itu. Maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakitinya. Demikianlah ketika tiap-tiap hajat manusia yang diangkatkan kepada aku dan kuasa aku menyampaikan dia, aku tolong sampaikan dia kerana Allah Ta'ala. Yang aku tilik kepada segala orang mati datang kepada mereka itu oleh orang yang hidup, ditanggung akan mereka itu. Maka aku tanggung pula akan barang yang datang daripada makhluk, daripada menyakitinya. Demikianlah ketika tiap-tiap hajat manusia yang diangkatkan kepada aku dan kuasa aku menyampaikan dia, aku tolong sampaikan dia kerana Allah Ta'ala. Ini dia sentiasa melihat, ya, keperluan-keperluan orang lain, ya. Maka dia pun menyampaikan hajat-hajat orang, menolong orang, menyampaikan hajat keperluan manusia. Maka sabda Nabi Isa AS, ini perangai segala anbiya, dan jikalau ini perempuan lelaki, aku naik saksi bahawasanya ia Nabi, tetapi tiada ada nubuah bagi perempuan. Ini sabda Nabi Isa AS, dia dengan sifat yang ada pada wanita tersebut, dia sentiasa memelihara wudu, ya, mengingati mati, ya, dan melihat kepada keperluan orang-orang lain, ya, menunaikan hajat manusia lain, ya. Ini adalah antara sifat-sifat yang ada pada pribadi para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Ya, sabda Nabi Isa AS, ini perangai segala anbiya, dan jikalau ini perempuan adalah lelaki, ini kalau perempuan itu adalah lelaki, nescaya dia akan diangkat darjat dia kepada makam nubuah, ya. Aku naik saksi bahawasanya ia Nabi kalau dia adalah lelaki, tetapi tiada ada nubuah bagi perempuan, ya. Namun bagi kaum wanita tidak ada pangkat nubuat, ya, kenabian. Wallahu a'lam. Allahumma rzuqna taufiq. Amin. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akan taufik untuk beramal, ya,
Jadi itu antara kelebihan fadilat berwuduk, yang mana amalannya adalah amalan yang mudah, ringkas, ya, yang boleh kita amalkan. Jadi semoga amalan kebaikan ini dapat kita panjang-panjangkan, dapat kita anjurkan kepada seluruh ahli keluarga kita, saudara mara kita, ya, anak isteri kita, supaya sentiasa memelihara wuduk, ya. Dengan memelihara wuduk tadi, kita dah terpelihara daripada segala gangguan syaitan, ya. Dengan memelihara wuduk tadi, kita akan mendapat pemeliharaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan banyak lagi fadilat-fadilat, ya, kebaikan-kebaikan yang akan terhasil dengan kita berwuduk, ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita dengar tadi dapat kita ambil manfaatnya untuk kita dapat amalkan yang kita sampaikan. Ya, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.